Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum ini, saya pernah mengatakan berkali-kali di dalam channel saya. Saya kata di Malaysia ini, kabar angin jangan tak pernah Anda percaya. Ataupun dengan kata lain, jangan pernah mengambil enteng, jangan pernah mengambil mudah kabar-kabar angin yang bertebaran kalau itu berlaku di Malaysia. Karena sudah berlaku hampir 90% kabar angin menjadi kabar yang benar. Manakala kabar yang benar tiba-tiba menjadi kabar yang tak benar. Itu boleh berlaku, seringkali berlaku di Malaysia. Hari ini kita dikabarkan dengan kabar angin yang lebih kuat bertiup. Bertiup kencang yang mengatakan kononnya PAS akan keluar daripada Perikatan Nasional. Wow, ini kabar angin, spekulasi yang sedang bertiup kencang di mana-mana. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda berkaitan dengan kabar angin spekulasi yang bertiup kencang ini. Ada bukti, ada beberapa bukti yang dinyatakan melalui pemerhatian politik, juga oleh pemerhatian netizen berkaitan dengan kabar angin ini. Namun demikian, apabila kabar angin ini bertebaran, akhirnya akan ada beberapa pemimpin yang akan tampil untuk memberikan penjelasan. Spekulasi mengatakan bertiup kencang sejak 2 hari lalu, ini berlaku susulan ketiadaan pemimpin PAS pada Perhimpunan Agung tahunan AGM 2023 bersatu, sedangkan mereka adalah rakan sekutu mereka daripada gerakan hadir. Inilah yang menyebabkan spekulasi dan kabar angin ini bertebaran apabila PAS tidak hadir dalam Perhimpunan Agung tahunan bersatu. Namun demikian, selepas daripada apa yang berlaku ini, akhirnya timbalan Presiden PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man tampil menafikan dakwaan tersebut yang kononnya parti itu akan keluar daripada Perikatan Nasional. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, soal itu tidak pernah timbul atau dibincangkan dalam parti setakat ini. Menurut beliau tidak ada, tak pernah timbul pun, katanya ketika ditanya pemberita mengenai isu itu di Parlimen di sini pada Isnin. Tuan Ibrahim menjelaskan pemimpin parti itu terpaksa hadir ke mesyuarat agung PAS di kawasan masing-masing menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi jemputan bersatu. Kami telah dimaklumkan dan ada jemputan, tapi kebetulan PAS kawasan ada mesyuarat agung. Sebagian besar terpaksa merasmikan mesyuarat agung di kawasan masing-masing, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya sendiri pun merasmikan mesyuarat 5 kawasan dalam 2 hari, Sabtu dan Ahad lalu. Saya cek dengan kawan-kawan yang lain. Kebanyakan ada jemputan dari bersatu. Kami dah maklumkan kepada kepimpinan bersatu tak ada isu, jelas beliau lagi. PAS mewakili sebagian besar gabungan Perikatan Nasional dengan 43 kerusi parlimen dimenangi parti itu dalam pilihan raya umum ke-15, PRU15. Sekiranya ini benar-benar berlaku, saudara-saudara sekalian, sekiranya benar-benar kabar angin ini menjadi benar, seperti yang seringkali berlaku, mungkin besar kemungkinan Perikatan Nasional akan bubar atau tumbang. Maka Muhyiddin tinggal bergerak keseorangan. Mungkin PAS akan menyertai muafakat nasional yang dikelola dan diteruskan oleh salah seorang bekas pemimpin dalam UMNO. Adakah PAS akan menyertai muafakat nasional? Adakah PAS akan meninggalkan Perikatan Nasional dan menyebabkan Perikatan Nasional bubar? Kita hanya menunggu. Kalau benar kabar angin ini berlaku, memang itulah hala tujuannya. Tapi dengan penjelasan daripada Tuan Ibrahim ini, kita mengambilnya sebagai sesuatu yang positif apabila beliau menafikan
pas keluar Perikatan Nasional. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu lagi kejutan besar kepada kita semua di Malaysia yang mengikuti perkembangan politik. Muhyiddin sekali lagi didakwa terima hasil aktiviti haram RM5 juta. Saya sangka semua pertuduhan sudah selesai. Saya ingat semua perkara sudah selesai. Namun demikian, kita sangka hujan di tengah hari rupanya sampai ke petang. Hari ini, tepat pukul 8.57 pagi sebentar tadi dilaporkan, Muhyiddin didakwa terima hasil aktiviti haram RM5 juta. Wow, ini memang luar biasa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sekali lagi didakwa atas pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM5 juta berkaitan dengan program Jana Wibawa. Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN itu yang memakai sut serba hitam didakwa semasa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Session Shah Alam Rozila Saleh pagi tadi. Pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Pemimpin berusia 76 tahun itu didakwa menerima RM5 juta hasil daripada Bukhari Equities dan Berhad yang disalurkan ke dalam akaun Bersatu pada 7 Januari 2022. Kesalahan itu didakwa dilakukan di M-Bank Cawangan M-Kop Mall, Jalan Persiaran Barat, Petaling Jaya pada 7 Januari tahun lalu. Bagaimanapun, Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyadin Mat Yassin, 76 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan. Mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan, kata Muhyiddin. Ahli Parlimen Paguh itu boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram berkenan dilakukan atau RM5 juta yang mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib memohon mahkamah supaya mengguna pakai ikat jamin RM2 juta dengan 2 penjamin beserta syarat tambahan yang ditetapkan ke atas Muhyiddin di Mahkamah Session Kuala Lumpur minggu lepas. Saya juga memohon kes ini dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur memandangkan ia berkait dengan perbicaraan di sana serta tarikh sebutan di Mahkamah Session tersebut sudah ditetapkan pada 26 Mei ini, katanya. Rozila kemudiannya membenarkan permohonan pendakwaan untuk mengguna pakai jaminan serta syarat tambahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur, iaitu tertuduh menyerahkan pasportnya kepada mahkamah serta membenarkan kes itu dipindahkan ke mahkamah sama. Selain Ahmad Akram, pendakwaan juga dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fadli, Muhammad Zamri, Zindelim Wei Kiong, Kalai Vani Andorai dan Mazia Muhaidi. Muhyiddin pula diwakili 9 peguam iaitu K. Kamarudin, Cetan, Devan dan lain-lain. Sementara itu, wartawan Malaysia Kini melaporkan selepas keluar dari bilik mahkamah Muhyiddin mengadakan sidang media yang ringkas. Saya telah dibacakan tuduhan yang ke-7 dan saya telah menyatakan saya tidak bersalah dan mohon supaya kes ini dibicarakan, kata beliau. Selain itu, Muhyiddin juga bersetuju pindahkan kes ini ke Mahkamah KL dan ditetapkan masa untuk perbicaraan, katanya, sebelum bergegas meninggalkan kompleks mahkamah tanpa mahu menjawab sebarang soalan. Presiden Bersatu itu tiba di kompleks Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam pada kira-kira pukul 8.20 pagi dengan ditemani istrinya serta beberapa pemimpin parti, antaranya ialah Ahmad Faizal Azumur, Ronald Kendi dan Muhammad Razzi Jidin. Pada 10 Mac lalu, Muhyiddin, 75 tahun, dihadapkan di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 6 pertuduhan berkaitan wang dalam akaun Bersatu. Dia mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan
sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu telah menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan berjumlah Rm232,5 juta dan 2 pertuduhan sebagai Presiden bersatu telah menerima wang hasil dari aktiviti haram berjumlah Rm195 juta. Hakim Azura Alwi kemudian membebaskan Muhyiddin dengan jaminan sebanyak Rm2 juta bersama 2 orang penjamin serta diperintah menyerahkan pasport antarabangsanya. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, satu lagi rahasia didedahkan oleh SPRM berkaitan siapa Datuk Roy yang dicari-cari selama ini dikaitkan dengan siasatan kes Jana Wibawa. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, tolong tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Hari ini, SPRM akhirnya mendedahkan identiti sebenar Datuk Roy. Muhammad Husin Muhammad Nasir atau Datuk Roy didakwa menjadi perancang utama kes rasuah program Jana Wibawa. SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan seorang lelaki, Muhammad Husin Muhammad Nasir atau digelar sebagai Datuk Roy, bagi membantu siasatan agensi anti rasuah itu. SPRM dalam kenyataan berkata lelaki berusia 54 tahun itu beralamat terakhir di RRM Semambu, Kuantan, Pahang. Mereka yang mengenali atau mempunyai maklumat lelaki itu diminta menghubungi pegawai penyiasat Muhammad Ashraf Mustafa di talian yang tertera. Semalam FMT melaporkan seorang lelaki berusia 50-an yang dikenali sebagai Datuk Roy dicari oleh SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama kes rasuah yang berkaitan dengan siasatan badan anti rasuah ke atas program Jana Wibawa. Difahamkan lelaki itu pernah dipenjarakan kerana kesalahan rasuah sebelum ini. Program Jana Wibawa diperkenalkan pada November 2020 oleh Kerajaan Muhyiddin Yassin sebagai inisiatif rancangan COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumi Putra. Ia menjadi kontroversi selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan kos yang terlibat dalam projek. Beberapa projek diberikan adalah terlalu tinggi dan beberapa juga tidak melalui proses tender. Muhyiddin didakwa atas tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Bulan lalu, 2 lagi ahli bersatu didakwa menerima rasuah berhubung Jana Wibawa. Mereka ialah ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Saudara-saudara sekalian, mengimbau perkara-perkara seperti ini apabila orang-orang tertentu perancang utama untuk kes-kes besar seperti ini dicari SPRM, akhirnya kita mengingat kesamaan dengan kes 1MDB yang mana perancang utamanya yaitu Jolo sehingga ke hari ini masih belum ditangkap, masih belum berjaya ditangkap dan masih di dalam pelarian. Menjadi persoalan kita malam ini ialah adakah Datuk Roy ini juga akan menjadi seperti Jolo yang juga menjadi pelarian. Semoga akhirnya SPRM akan dapat menangkap Datuk Roy ini. Jangan sampai Datuk Roy ini pula akan terlepas dan akan menjadi pelarian di negara lain. Sedangkan lain pula yang dipenjarakan, lihat saja kepada Najib Tun Razak. Yang berlaku ialah Najib dipenjarakan manakala Jolo masih bebas dan entah di mana belum berjaya ditangkap lagi. Sehingga kan menimbulkan polemik, menimbulkan ketidakpuasan hati para pemerhati politik dan pengikut-pengikut politik Malaysia. Sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati kerana Jolo masih belum lagi berjaya dihadapkan ke muka pengadilan. Diharapkan apabila SPRM telah mendedahkan identiti sebenar Datuk Roy ini, maka satu tangkapan besar akan berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.